Selamat datang kepada channel Mike Muskolin. Sekarang ini saya akan menyampaikan sebuah kisah seram Juru Rawat Bunuh Diri episode akhir. Inspektur Haikal masih belum nak balik dari hospital kerana dia masih nak membuka pintu bilik mayat. Akhirnya Inspektur Haikal pun berjaya. Apabila telah membuka pintu bilik mayat, masa itulah Inspektur Haikal tengok semua mayat-mayat juru rawat perempuan masih menggunakan pakaian seragam kerja mereka. Betapa terkejutnya Inspektur Haikal apabila tengok semua mayat-mayat juru rawat bunuh diri masih menggunakan pakaian seragam kerja mereka, dan Inspektur Haikal merasa sangat marah terhadap Dr. Ronaldo kerana sembunyikan semua mayat juru rawat bunuh diri di dalam bilik mayat. Inspektur Haikal pun mencari Dr. Ronaldo ke mana arah dia menghilangkan diri. Semua kegiatan hospital yang telah bersebahat dengan Dr. Ronaldo akan ditangkap kerana sembunyikan mayat juru rawat perempuan di dalam bilik mayat. Inspektur Haikal sedang menghubungi kepada ibu bapa yang ada anak perempuan mereka bekerja sebagai juru rawat di sebuah hospital yang bantu di sini. Inspektur Haikal, kamu semua tunggu di sini, jangan kemana-mana. Saya kecewa dengan kamu semua karena bersepakat dengan Dr. Ronaldo supaya dapat sembunyikan mayat juru rawat bunuh diri. Selepas ini saya akan cari Dr. Ronaldo. Dr. Ronaldo terpaksa berpura-pura tidak tahu apa yang jadi di luar tadi. Dr. Ronaldo, Tuan, kenapa Tuan bisa saya di dalam tandas tadi boleh dengar suara Tuan? Inspektur pun memberitahu kepada Dr. Ronaldo, kamu tidak payah berpura-pura. Dr. Ronaldo, kamu tidak payah berpura-pura tidak tahu apa yang berlaku terhadap jururawat di hospital sini. Baiklah, saya akan mengaku sebenarnya, Tuan, saya tak nak kes jururawat bunuh diri ini jadi kes pihak polis. Cara terbaik adalah semua mayat jururawat bunuh diri disembunyikan di dalam bilik mayat. Saya sangat marah kepada kamu, Dr. Ronaldo, karena tidak memberitahu kepada pihak polis tentang kes jururawat bunuh diri ini. Saya hanya jaga nama baik hospital saja, Tuan. Inspektur Haikal, janganlah kamu buat macam tu lagi. Janganlah kamu buat macam tu sekali. Sampai kesembunyikan mayat jururawat bunuh diri. Kenapa kamu tidak memberitahu kepada saya, Dr. Ronaldo? Kami semua cemas atas kematian jururawat bunuh diri kerana kerasukan. Apa? Dr. Ronaldo, semua jururawat perempuan di sini kena rasuk. Betul, Tuan. Semua jururawat dekat sini kena rasuk dan demi seorang mereka semua terjun dari bangunan hospital ini. Dr. Ronaldo, sebenarnya tapak kuasa hospital ini apa? Kuasa hospital ini adalah tanah perkuburan, tetapi di tanah kubur ini ada sebatang pokok ara yang sangat besar. Siapa pihak kontraktor yang terlibat, Dokter? Tuan, yang saya tahu pembinaan hospital ini pada tahun 1922. Masa itu saya masih kecil lagi sebab saya selalu dengar cakap datuk dan nenek saya di kampung. Semua mayat jururawat bunuh diri akan diantar pulang ke tempat tinggal ibu bapa mereka supaya jenazah mereka dapat disemandikan di tanah perkuburan berdekatan. Inspektur Haikal pun berkata macam ni, saya akan mengarah semua anak buah saya untuk lakukan tangkapan kepada pihak kontraktor yang terlibat pada tahun 1922. Tuan, bila Tuan kita angkat kontraktor yang terlibat atas pembinaan hospital ini, sekarang ini saya akan menghubungi kepada ibu pejabat polis untuk sekarang ini saya akan kepada ibu pejabat polis untuk dapatkan alamat rumah dia. Selamat pagi, Tuan. Kenapa Inspektur Haikal? Saya minta tolong Korporal untuk dapatkan maklumat dan alamat tempat tinggal seorang kontraktor atau pembinaan hospital pada tahun 1922. Tunggu sekejap, Tuan. Saya sedang mencari alamat rumah dia dan alamat kontraktor itu. Korporal Aiman sudah jumpa alamat rumah kontraktor itu. Korporal Aiman, Tuan, Korporal Aiman, Tuan, saya sudah jumpa. Korporal Aiman, Tuan, saya sudah jumpa maklumat dia. Inspektur Haikal berkata, Korporal Aiman, siapa nama dia? Nama dia Tuan Muhammad Aidil dan tempat tinggal di Jalan Cinta Blok 1
Nama dia Tuan Muhammad Aidil dan tempat tinggal di Jalan Cinta, Blok 120 Jalan Cinta. Alamat rumah Muhammad Aidil, Blok 102 C di Jalan Cinta. Boleh tak surah semua anak buah saya lakukan tangkapan ke atas anak alamat rumah dia Muhammad Aidil, Blok 120 C di Jalan Cinta. Boleh tak suruh semua anak buah saya lakukan tangkapan ke atas Muhammad Aidil? Baiklah Tuan, saya akan suruh anak buah kamu buat tangkapan ke atas Muhammad Aidil kerana terlibat dengan pembinaan hospital pada tahun 1922. Rumah Muhammad Aidil diserbu semua pegawai polis kerana terlibat dengan pembinaan hospital pada tahun 1922. Muhammad Aidil terkejut apabila tengok semua kedatangan pegawai polis ke rumahnya. Inspektor Jonathan Muhammad Aidil, kamu disyaki bersalah. Muhammad Aidil, kamu disyaki bersalah kerana terlibat dalam pembinaan hospital pada tahun 1922. Saya tidak bersalah, Tuan. Muhammad Aidil, kamu jangan nak buat banyak alasan. Kamu memang bersalah. Saya memang tidak bersalah, Tuan. Ramai juror perempuan bunuh diri di hospital dibina pada tahun 1922 sebab kawasan pembinaan hospital itu adalah kawasan tempat sebatan pokok ara yang sangat besar. Hospital dibina pada tahun 1922 akan dirobohkan dan pembinaan hospital baru akan Hospital dibina pada tahun 1922 akan dirobohkan dan pembinaan hospital baru akan dibina ke tempat yang baru untuk mengelakkan berlakunya jururawat bunuh diri dan terjun dari bangunan hospital seperti hospital yang lama dibina pada tahun 1922.